Tetapi malangnya, sejurus lepas Lara ni tengok saja jenazah makcik dia tu, terus Lara ni pitam. Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. Pika nak ucapkan terima kasih pada korang semua yang sudi untuk klik pada video kali ini. Dan seperti biasa, pada yang baru saja datang ke channel ni, jangan lupa untuk terus tekan butang subscribe di bawah. Dan juga follow Pika di Instagram Pika Storyteller. Jadi, untuk kisah kali ini memang special sebab lagi sekali kisah kali ini diceritakan oleh Lara Sofia, yang mana dia ada dua kisah, iaitu pengalamannya dalam menguruskan jenazah. So, tanpa kita buang masa, jom kita mulakan dengan kisah seram kali ini. Untuk kisah yang pertama, kata Lara, pada satu hari ini, family dia mendapat satu berita yang sangat mengejutkan, yang mana kedua-dua nenek dengan atuk dia ni meninggal dunia serentak dalam tidur. Memang jarang sangat kan, mungkin pernah dengar sebelum ni, tapi jaranglah dengar ada dua orang yang meninggal serentak macam tu kan. Tambah-tambahan lagi, mereka berdua merupakan pasangan suami isteri. Okey, lepas tu Lara ni dia kata memanglah agak pelik jugalah, sebab kedua-duanya walaupun dah pun berusia 70-an, tapi mereka ni masih lagi sihat. Tak adalah macam sebarang penyakit kronik ke apa. Cuma bila dah ajal kan, nak buat macam mana. Jadi bila dah dapat berita macam tu, mereka satu family ni pun teruslah bergegas balik ke kampung apa semua untuk menguruskan jenazah. Kata Lara, kebiasaannya memang dia ni selalunya kalau akan ada berlaku kematian di kalangan ahli keluarga dia yang terdekat, biasanya Lara ni akan mendapat beberapa mimpi yang pelik-pelik. Tapi mimpi tu dia macam dia menguruskan jenazah seseorang, tapi dia tak nampak muka. Maksudnya dia macam tahu ada seseorang yang akan meninggal, cuma tak tahu siapa. Dan sebelum kematian nenek dengan atuk dia ni pun, dia pernah mendapat mimpi yang berulang-ulang kali, mimpi yang sama lah. Jadi masa tu mungkinlah Lara ni macam dah dapat satu macam hint jugalah kan, macam mungkin akan ada kot ahli family dia yang akan meninggal. Cuma dia tak sangka lah yang akan meninggal tu adalah atuk dengan nenek dia dalam waktu yang sama, iaitu serentak. Jadi dipendekkan cerita, bila dia sampai saja dekat sana, dia pun minta izin lah kan dengan ayah dia semua untuk membantulah untuk menguruskan jenazah arwah dengan atuk dia ni. Lepas tu ayah dia pun cakap lah dekat Lara, pergilah Lara, buatlah apa yang patut kan, sebagai penghormatan terakhir. Lepas tu Lara ni pun pergilah kiss dahi atuk dengan nenek dia apa semua ni. Lepas tu dia pun nak menguruskan jenazah lah kan. Dan masa ni, masa tengah duduk menguruskan jenazah arwah atuk dengan nenek dia tu, Lara kata tiba-tiba dia dapat hidu satu bau yang sangat wangi tau. Kalau korang ingat cerita yang sebelum ni, Pika pernah ceritakan pengalaman Lara ni masuk ke alam bunian. Kan dia ada hidu satu benda yang wangi tu kan. Kata Lara, bau tu exactly sama macam tu. Bau yang sangat-sangat wangi yang datangnya entah daripada mana. Selepas daripada tu, bila dia terpandang saja ke arah pintu, dia nampak arwah atuk dengan nenek dia ni berdiri dekat sana tau. Berpakaian lengkap warna putih, baju jubah putih dengan baju kurung putih. Cumanya, biasa kalau kita nampak macam jelmaan ke apa, nampak sama-sama macam tu kan. Tapi Lara kata pelik sebab kali ni dia nampak jelmaan arwah atuk dengan nenek dia tu dalam keadaan yang jelas. Dia punya jelmaan tu bukan kata kabur-kabur yang kurang jelas tu, tak. Dia macam kita boleh nampak orang tu. Faham tak? Jadi Lara ni, dia bila boleh nampak tu, dia rasa gembira tau. Dia cubalah untuk pergi menerpa lah atuk nenek dia tu sebab dia nampak kan. Tapi malangnya masa tu macam seolah-olah jelmaan tu tadi tak bagi Lara datang dekat dengan dia orang lah. So Lara ni pun faham lah kan. Lepas tu Lara pun menguruskan jenazah tu seperti biasalah. Dia bantu apa semua. Dan sesekali dia akan tengok lah yang jelmaan tu tadi masih lagi memandang ke arah proses pengurusan jenazah mereka tu. Masa ni Lara kata bila dia pandang wajah atuk dengan nenek dia tu, dia kata dia nampak macam mereka tu tenang je. Macam bukan orang yang berusia 70-an tau. Nampak macam awet muda. Bersih je muka atuk nenek dia tu. So dia katalah dekat ahli keluarga dia kan, cubalah tengok muka atuk dengan nenek dia ni, nampak tenang je kan, nampak bersih je. Dan adalah beberapa ahli keluarga dia ni yang memang nampak lah muka atuk nenek dia orang ni nampak tenang. Kan biasanya ada setengah orang kan kita boleh nampak jenazah tu
tersenyum ke, kan, tenang ke, ataupun mungkin nampak macam suram macam tu kan. Tu bergantung kepada amalan ke apa yang tu, wallahualam lah. Tapi biasanya kalau tenang ni insya-Allah lah kan, orang kata. Jadi Lara ni pun rasa macam sejuk hati jugalah kan, walaupun sedih dengan kematian atuk nenek tersayang ni, tapi bila melihat kepada jelmaan tu tadi dan juga melihat kepada keadaan fizikal jenazah tu tersebut, dia rasa macam tenang. Sebab nampak, yalah kan, nampak macam kematian tu macam satu benda yang kita boleh katakan yang jealous lah dengan kematian mereka tu, macam tu. Okay, so lepas daripada tu dah settle lah bersama, mereka pun berjalan lah pergi ke kawasan perkuburan untuk majlis pengebumian lah. Dan selepas mereka sampai saja dekat sana, Lara kata daripada jauh dia nampak lagi tahu jelmaan arwah atuk dengan nenek dia ni daripada jauh. Cuma kali ni dia nampak ada 3. Salah satu tu adalah seorang perempuan, dia macam puteri macam tu, memandang je ke arah proses pengebumian diorang semua tu lah. Dan selepas sahaja habis, bila Lara tengok, sekali semua tu dah hilang, dah tak ada. So bagi korang dekat sini yang mungkin macam tertanya lah kan, apa yang berlaku ke apa sebenarnya, bolehlah korang tanya dekat Lara. Alright, korang komen ke apa ke, biasanya memang Lara sendiri yang akan komen lah, balas dekat korang. Pika cuma menceritakan apa yang diceritakan oleh Lara sahaja. Alright. Okay, untuk kisah yang kedua pula, Lara cakap sebenarnya Lara ni dia jenis yang biasanya dia cuma boleh handle kes kematian ahli keluarga terdekat dia sahaja. Kalau macam orang lain-lain kan yang tak berapa nak rapat sangat ni, dia tak boleh, sebab dia selalunya akan dapat satu perasaan yang kurang enak tau. Macam kes yang kedua ni pula, satu hari keluarga dia ni mendapat berita tentang kematian makcik dia pula. Jadi walaupun makcik dia tu tak adalah rapat sangat dengan Lara, tapi biasalah kan, bila dah family, ahli keluarga sendiri yang meninggal, mestilah kita akan pergi kan ke majlis pengurusan jenazah dan semua tu. Dan masa on the way pergi ke sana tu, Lara ni dia dah mula rasa macam tak sedap hati tau. Macam ada something wrong gitu yang akan berlaku dekat sana. Lepas tu kan, bila sampai sahaja dekat kawasan perumahan arwah makcik Lara ni, Lara dia kata yang dia tu punya perasaan tu kan semakin lama semakin berdebar, sampai kan berpeluh-peluh tau. Dia punya berdebar tu lain macam. Jadi masa ni abah Lara ni dia tak tahu dah, anak dia nampak macam tak tenang, nampak berpeluh, pelik kan. Jadi abah Lara pun tanyalah dekat Lara ni, Lara okey tak tu? Lepas tu Lara kata tak apalah, pergilah masuk dulu korang semua. Dia nak duduk dulu dekat situ, dia cuba untuk tenangkan diri. Bila dah macam dah cool sikit, barulah dia akan memberanikan dirilah untuk masuk ke kawasan rumah arwah makcik dia tu tadi. Jadinya masa tu family Lara yang lain ni pun masuklah ke kawasan rumah makcik dia tu kan. Lepas tu Lara ni dalam keadaan dia duduk tenangkan diri tu kan, sorang-sorang kat situ, dia duduk perhatilah orang yang ramai-ramai yang datang sebab nak melawat jenazah apa semua kan. Masa ni Lara perasan tiba-tiba ada seseorang yang keluar daripada rumah makcik dia tahu. Tapi jelmaan tu macam pelik, sebabnya jelmaan makcik tua, nenek tua, berbongkok, berambut putih, berjalan slow je keluar daripada rumah tu. Memang satu orang yang Lara tak kenal lah, tak pernah nampak kan. Lagipun kan tadi Lara tengok orang yang masuk, keluar masuk semua, memang dia tak nampak makcik tu masuk tau. Tapi kali ni makcik tu keluar daripada rumah tu. Lepas tu makcik tu, bukan makcik, dia nenek. Okey, nenek tu pandang je Lara, lepas tu tersenyum. Jadi masa ni Lara ni pun macam terdetik lah dekat dalam hati, jelmaan nenek kebayan ke yang aku nampak ni kan, macam pelik je. Sebab kalau Lara kan dia boleh nampak benda yang kita tak nampak ni kan. Lepas tu Lara perhati je dekat nenek bongkok tu tadi. Lepas tu nenek tu berjalan slow sampailah dekat satu kawasan ni. Tiba-tiba nenek tu tadi hilang, lenyap macam tu je. Tak lama selepas tu, tiba-tiba anak kepada arwah makcik dia, iaitu cousin Lara ni lah, datang dekat Lara. Lepas tu dia tanyalah, kenapa kau duduk sini seorang kan? Jomlah masuk, jemputlah masuk. Jadi Lara ni dalam keadaan dia macam tak sedap hati sebenarnya, dah berpeluh, berdebar semua kan. Tapi disebabkan oleh ajakan sepupu dia, dia pun masuk jugalah. So dengan harapannya tak ada apa-apalah yang berlaku kan dekat dalam tu. Tetapi malangnya, sejurus lepas Lara ni tengok saja jenazah makcik dia tu, terus Lara ni pitam. Sebabnya dia kata bila dia tengok jenazah makcik dia tu, dia nampak yang makcik dia tu buka mata. Jadi disebabkan oleh terkejut, teruslah si Lara ni pitam.
Lepas tu kan Lara ni pun tanyalah ayah dia apa yang jadi sebenarnya sepanjang dia duduk pengsan tu kan. Jadi abah si Lara ni pun cakap, sebenarnya bila Lara ni pengsan, bukan setakat Lara je tahu yang nampak makcik dia tu buka mata. Sebab yang lain-lain ni nampak makcik dia tu bangun, buka mata, bangun, ucap terima kasih, lepas tu mati balik. Macam tu lah lebih kurang kan. Mungkinlah korang dekat sini ada kot yang tertanya betul ke tak kisah macam ni. Tapi sebenarnya kejadian-kejadian berlaku dekat jenazah ni banyak sebenarnya. Cuma kita tak tahu kan. Sebelum-sebelum ni kan pernah dengar orang-orang yang pernah menguruskan pengumuman orang-orang tertentu yang ada kejadian pelik-pelik kan. Jadi kejadian ni berlaku dekat makcik si Lara ni. Yang mana benda tu mungkinlah bagi korang bila dengar rasa macam mustahil je benda ni kan. Tapi benda ni memang betul berlaku dekat makcik si Lara ni. Tak lama selepas tu, Abah Lara ni pun cakap lah dekat Lara, Lara, Abah rasa kamu ni memang istimewa lah. Kita kira senang kan, macam special lah. So lepas ni mungkin Lara ni dah tak boleh lagi pergi ke mana-mana majlis pengumuman, melainkan kematian orang-orang terdekat ataupun ahli family yang terdekat. Lepas tu Lara ni pun kata yelah kot mungkin jugalah kan. Sebab Lara pun cakap sebab sebelum ni biasanya kalau macam dia nampak kemalangan ke apa, memang dia elak untuk tengok tau. Sebab kalau dia tengok contohlah ada macam kemalangan ke apa, memang dia akan nampak ada makhluk yang tengah duk jilat darah lah. Macam tu. Jadi memang selepas daripada tu, kejadian macam tu, memang kalau ada kes kematian, Lara ni dia tak berani untuk pergi untuk tengok ke apa. Memang dia tak berani. Sebab kata Lara, dia lagi sanggup tengok makhluk halus daripada orang yang meninggal. Lagi seram kata dia. So bagi Pika, mungkinlah kejadian ni macam kita dengar, kita rasa macam pelik sikit kan. Sebab biasanya kejadian yang Pika cerita biasanya berkait dengan seram-seram hantu ke apa kan. Tapi kali ni melibatkan benda yang berlaku, benda-benda pelik yang berlaku dekat satu pengalaman menguruskan jenazah lah, senang cerita, yang agak pelik kan, lain daripada yang pernah kita dengar sebelum ni. So apapun, jika korang mempunyai pengalaman yang sama dalam menguruskan jenazah ke, yang mungkin ada diselitkan sedikit nasihat ke kan, biasanya benda ni boleh membuatkan kita insaf kan, mengingatkan kita tentang kematian. Mungkin bolehlah korang kongsikan pengalaman di komen di bawah. Ataupun mungkinlah sekiranya ada sebarang persoalan, mungkin korang boleh komen dan Lara, insyaAllah Lara Sofia sendiri akan reply dekat bawah lah. Alright, so apapun itu sajalah video Pika untuk kali ini. Kita jumpa lagi in my next video. So see you soon. Bye.